Seterusnya kita tengok nisbah setara. Apakah yang dimaksudkan dengan nisbah setara? Nisbah setara ini maksudnya nisbah yang sama. Kalau awak tengok dekat sini, ada 3 segi 4. So yang pertama dekat sini, awak tengok kawasan berloreknya. Kawasan berlorek dekat sini adalah 1/2. Kawasan lorek dekat sini, sebenarnya pun sama dengan 1/2 juga. Dia tambah dekat sini. So lepas itu dekat sini, dia sama kan? Saiz kawasan berlorek dia sama. Cumanya untuk yang ini dibacakan nisbah 1/2 sebab ada satu kawasan berlorek. Untuk yang ini pula dia dibaca nisbah 2/4 sebab ada 2 kawasan berlorek daripada 4 bahagian. Dan segi 4 sama yang ketiga ini pula kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8/16. Yang ini adalah nisbah setara. Sebab apa dia nisbah setara? Sebab luas bahagian berlorek adalah sama bagi ketiga-tiga rajah. Awak tengok dekat sini, walaupun dia garis ada banyak garis dekat sini, saiz dia, kawasan yang berlorek dia sama. Sama besar. Tapi ini lebih banyak sebab dia dah dipotong. Yang ini pun lebih banyak sebab dia dah dipotong. Tapi saiz dia sama. Itu yang dimaksudkan dengan nisbah setara. Ini adalah untuk pembuktian. Yang ini adalah 1/2 ataupun 1/2. Yang ini pula adalah 2/4. Macam mana yang ini juga adalah sama dengan 1/2? Sebab dekat sini sebenarnya 2/4. Yang ini awak boleh bahagikan dengan 2. Bahagi dengan 2 dapatlah 1/2. Yang ini pun sama juga. Asalnya tadi adalah yang ini, 1/2. Bila 1/2 didarabkan dengan 2/2, awak akan dapat 2/4. So dapatlah nisbah 2/4. Untuk yang ini tadi pula, asalnya pun sama juga. Asalnya adalah 1/2. Tetapi dekat sini kita ada 8/8. Kenapa 8/8? Sebab ada 8 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab itu dia 8/8. Okey? So bila 1/2 darab dengan 8/8, dapatlah 8/16. Sebab itu dekat sini tadi, dia adalah nisbah 8/16. Saya ulang sebab yang ini sebenarnya saiz kawasan yang berlorek dia, luas kawasan yang berlorek dia adalah sama. Awak tengok, yang ini sebenarnya sama dengan yang ini. Kawasan berlorek dia. Yang ini pun sebenarnya sama dengan yang ini. Cuma bezanya yang ini lagi banyak garis. Sebab itu dia dipanggil nisbah setara. Bahagian yang berlorek adalah sama. Bahagian yang berlorek tau, bahagian yang berlorek. Apabila nisbah adalah sama, maka nisbah itu adalah nisbah setara. Sebab yang ini pun sama. Okey. Contoh 1 muka surat 7 dalam buku teks. Kita bincangkan. Tentukan sama ada nisbah yang diberi ialah nisbah setara. Kalau awak tengok dalam contoh tadi, dia macam sedikit sukar. Dalam yang sebelum ini tadi. Macam sukar sikit nak fahamkan. So, saya tunjuk cara yang lebih senang. Macam mana nak tunjuk cara lebih senang? Awak perlu melukis sikit. Lukis. Yang ini adalah 2, 7. Mana saya dapat 2, 7? 2, 7. Saya letak warna yang berbeza. Dekat ini 6/21. So, 6/21. Yang di depan saya letak warna coklat. Yang di belakang saya letak warna merah. Okey. So, lepas itu kita tengok macam mana 2 boleh jadi 6. 2 darab apa? Dapat 6. So, 2 darab 3. Makanya kita dapat 6. Lepas itu, 7/21. Darab apa dapat? 7 darab 3 dapat 21. Okey, macam mana nak tentukan dia nisbah setara atau bukan? Kita tengok dua nilai ini. Kalau darab, darablah. Kalau bahagi, bahagilah. Sekarang ini dia adalah darab. Darab dengan berapa? Darab 3. Bila kedua-dua ini adalah sama, makanya kita boleh buat kesimpulan nisbah 2/7 dan 6/21 ialah nisbah setara.
Sebab kedua-dua ini tadi adalah sama. 2 darab 3 dapat 6. 7 darab 3 dapat 21. Darab 3 darab 3. Bila dia sama, ini adalah nisbah setara. Kita tengok soalan B pula. Tentukan sama ada 20, nisbah 20 kepada 12 dan nisbah 4 kepada 3 setara atau tidak. Langkah dia masih sama. Awak tulis dahulu. 20, 12, 20, 12. 4, 3, 4, 3. Kalau dekat sini senanglah saya guna warna yang berbeza. Kalau awak buat latihan nanti, awak boleh buat bentuk segi 4, bentuk bulat. Bentuk segi 4, bentuk bulat. Macam itu pun boleh juga. 24. Awak rasa dekat sini, darab ke bahagi yang terlibat? Macam mana 20 boleh jadi 4? 20 bahagi 5. So, bila 20 bahagi 5, dapatlah 4. Okay, settle. Kita tengok yang ini pula. 12, 3. Macam mana 12 boleh jadi 3? Darab ke bahagi? Ya, bahagi. 12 bahagi dengan 4. 12 bahagi 4 dapat 3. Sekarang, macam mana nak tentukan dia nisbah setara atau bukan? Sama dengan yang sebelah ini tadi juga. Kita tengok yang dua nilai ini. Sama ke tidak? Kalau yang ini bahagi 5. Kalau yang ini bahagi 4. Sama ke tidak? Tidak sama kan? So, kalau dia tidak sama, kita boleh buat kesimpulan nisbah 20 kepada 12 dan nisbah 4 kepada 3 ialah bukan nisbah setara. Boleh ikut? Kalau dia sama, dia nisbah setara. Kalau dia tidak sama, dia bukan nisbah setara. Okay. Kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh 2, muka surat 7 juga dalam buku teks. Yang ini aplikasi. Dalam satu ujian sejarah, markah Ben, Mutu dan Taufik adalah dalam nisbah 7 kepada 9 kepada 9. 7 kepada 9 kepada 8. Jika Taufik mendapat 72 markah, hitung markah Ben, hitung markah Mutu. So dekat sini kita ada berapa orang? 3 orang. Yang pertama Ben, yang kedua Mutu, yang ketiga Taufik. Apakah nisbah untuk ketiga-tiga ini? 7, 9, 8. Diberi di dalam soalan, markah Taufik ialah 72. Markah Ben dah tahu belum? Belum. Kalau tidak tahu, kita letak sebagai X. Mutu dah tahu belum? Belum. Kalau belum tahu juga, kita letak sebagai Y. Tak boleh letak X sebab dekat sini dua orang yang berbeza. So, kalau dua orang yang berbeza, dua anu yang berbeza. Okey. Yang ini boleh ke tidak buat? Tak dapat buat. Yang ini boleh ke tidak buat? Tak dapat buat. Yang ini boleh ke tidak buat? Boleh. 8, 72. Macam mana 8 boleh dapat 72? Darab ke bahagi? Mestilah darab kan sebab 8 kecil, 72 besar. So darab dengan berapa? 8 darab 1, 8 darab 2, 8 darab 3. Sifir. Hafalkan sifir. Kalau masih tak hafal, tekan kalkulator. 8 darab 1, 8 darab 2, 8 darab 3. Sampai awak jumpa 72. 8 darab berapa dapat 72? 8 darab 9. So, bila Taufik ini tadi adalah 8 darab 9, untuk Mutu juga 9 darab 9. Macam mana awak tahu? Sebab dekat sini dia adalah setara. So, semua darab dengan 9. 9 darab dengan 9, 7 darab 9. So, kita boleh buat kesimpulan untuk markah Ben, 7 darab 9, awak akan dapat 63. Untuk markah Mutu, 9 darab 9 dapat 81. Boleh? Konsep dia sama. Awak cari dahulu yang ini. Dia darabkah? Dia bahagikah? Bila dapat, semua ini awak samakan. Kalau ini darab 9, sebelah ini pun darab 9, sini pun darab 9. Semua sekali ikut yang awak dapat. Kalau dia bahagi, bahagilah. Okey, untuk latihan PBD. Cepatnya. So, untuk latihan, awak boleh jawab uji 1, muka surat 6. Oh, bukan uji 1, uji diri 1, muka surat 6. Soalan 1A,
dan soalan 1 B. Dan jawab soalan 2. Lepas itu awak jawab soalan uji diri 2, muka surat 7, soalan 1A, 1B dan soalan 3B. Lepas itu soalan ini nanti awak jawab, awak ambil gambar, awak upload di dalam Google Classroom. Awak upload. Nanti saya bagi link dekat group description. Yang pertama tadi, kita mesti menentukan nisbah bagi 3 kuantiti dalam bentuk A kepada B dan kepada C. Dan yang kedua, awak boleh menentukan nisbah setara. Macam mana nak menentukan nisbah setara? Dia didarabkan dengan nilai yang sama. Kalau dia darab, semua darab dengan nilai yang sama. Kalau dia bahagi, semua bahagi nilai yang sama. So, setakat ini sahaja untuk kelas kita pada pagi ini. Awak boleh jawab soalan, kemudian awak boleh upload dalam Google Classroom. Okay, semoga kita berjumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih.